Hai pelajar, kita masih lagi dalam topik lakaran bab 4. Okey. So, hari ini cikgu nak fokuskan kepada peranan lakaran dalam reka bentuk. Okey. Last lesson kita dah belajar jenis-jenis lakaran. Okey, ada 6 jenis-jenis lakaran. Okey, kalau kamu tak ingat lagi, sila buat ulang kaji. Okey, so hari ni cikgu just nak fokuskan topik peranan lakaran dalam reka bentuk. Okey, apa peranan yang penting dalam sesebuah lakaran dalam reka bentuk. Okey. Okey, peranan lakaran dalam reka bentuk. Okey, dalam English we call the role of sketches in design. Okey, sebagai alat atau skill. Okey, untuk kamu berhubung, okey, atau berkomunikasi dengan designer dan customer. Okey, ini adalah alat penghubung kamu. Alright. So, dalam lakaran memainkan peranan penting dalam menentukan konsep awal proses reka bentuk sesuatu produk, proses pembinaan, bahan yang akan digunakan dan kos pembinaan projek yang terlibat. Okey, selalunya lakaran memakan masa dan melibatkan proses yang berulang. Okey, maksudnya setiap lakaran dia ada development dia. Okey, you tak boleh buat lakaran sekali saja then after that you proceed dengan you punya customer. No. Okey, lakaran dia ada proses dia. Okey, dia ada proses dia ada development dia supaya lakaran tersebut boleh diperbaiki dan ada improvement setiap lakaran yang dihasilkan. Okey, selalunya lakaran akan memakan masa untuk disiapkan dan mendapat persetujuan daripada customer kamu. Alright. Okey, terdapat pelbagai kegunaan lakaran dalam proses reka bentuk. Antara peranan utama lakaran dalam reka bentuk produk adalah seperti berikut. Yang pertama adalah mempercepatkan pembangunan konsep. Okey, mempercepatkan pembangunan konsep. Maksudnya, okey, bila kamu menghasilkan sesuatu produk, okey, dia boleh mempercepatkan proses untuk menghasilkan sesuatu konsep. Alright. Lakaran adalah kaedah terbaik untuk mengeksplorasi konsep. Okey, kalau you nak menunjukkan produk you kepada customer, okay, you tak boleh imagine sahaja. Okay, you must to draw, you must to explain. Okay, that is why we have drawing to show them. Okay, so kalau kamu tengok dalam gambar rajah yang diberi, okay, dia punya what we call subject matter dia adalah kerang, okay, shell. Okay, dan after that dia boleh kembangkan atau dia boleh developmentkan, okay, the form of kerang jadikan sebuah beg yang cantik. Alright. Okay, sebuah beg yang cantik yang pelbagai idea. Alright, contoh di bawah ni melakarkan beberapa konsep idea awal mereka bentuk sebuah beg menggunakan subject matter seperti kerang. Okey, so nanti kita akan buatlah contoh-contoh macam mana kamu nak development daripada shell ni, you jadikan dia dalam bentuk boleh jadikan bag, boleh jadikan aksesori. Okey, subject matter dia adalah shell. Alright. Peranan yang kedua adalah asas komposisi untuk ilustri. Okey, apa yang dimaksudkan dengan asas? Asas adalah basic. Okey, komposisi adalah composition. Untuk ilustrasi, what means of ilustrasi? Ilustrasi dia gambaran, okey, ataupun
drawing, ilustrasi gambaran designer untuk customer. Alright, itu yang dimaksud dengan ilustrasi. You jadikan real life, jadikan dalam bentuk drawing. Okay, apa yang dimaksudkannya ialah lakaran adalah kaedah terpantas, maksudnya tercepat untuk menghasilkan komposisi asas. Okay, untuk menghasilkan basic composition, alright, atau perancangan ilustrasi awal bagi menghasilkan lakaran ringkas. Okey, kita boleh tengok dalam gambar aja di dalam slide ni. Okey, terdapat bentuk bag yang berbeza. Okey, dan after that dia mempunyai side yang berlainan. Okey, ada pandangan sisi, ada pandangan atas, ada pandangan bawah dan sebagainya. Right, ini yang dinamakan asas komposisi untuk menunjukkan sesuatu ilustrasi. Okey. Okey, peranan yang ketiga adalah medium komunikasi pelanggan. Okey, yang cikgu kata tadi pada awal, lakaran ni sangat penting untuk kamu berkomunikasi. Okey, berkomunikasi dengan you punya customer. Alright, lakaran yang dapat menunjukkan image secara imajinasi mengikut kehendak pelanggan. Okay, you tak boleh jumpa customer and then you just cakap, okay, I want do this, I want do this. Okay, without any lakaran, you can't do that. Okay, because sometimes ada orang dia tak boleh baca dalam bentuk imagination. Okay, dia hanya boleh tengok secara visual. Alright, so ini yang dimaksudkan dengan medium komunikasi pelanggan. Alright, komunikasi mereka dengan pelanggan lebih mudah. Okay, maksudnya pelanggan tak perlu lagi nak fikir you punya apa yang you rasa, no. Okay, you hanya boleh draw and then show them apa yang kamu hendak lakukan untuk produk tersebut. Okay, make sure bila kamu menghasilkan sesuatu lakaran, customer you faham apa yang kamu lakukan. Okay, bukannya you shock sendiri. Alright, okay. Ini juga contoh gambaran bagaimana kamu hendak menunjukkan drawing kamu atau lakaran kamu pada pelanggan. Make sure dia detail. Dia ada pandangan sisi, ada pandangan belakang, ada pandangan atas, pandangan pelan dan sebagainya. Okey, you boleh tunjuk dari segi dalam atas kertas ataupun dalam bentuk digital. Okay, kita pergi ke slide seterusnya iaitu peranan yang keempat. Okey, peranan lakaran yang keempat iaitu eksplorasi visual. Okey, eksplorasi visual ataupun kita panggil perkembangan idea ataupun dalam English lain kita panggil development idea. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan perkembangan idea adalah lakaran yang boleh digunakan bagi tujuan memperkembangkan lagi sesuatu reka bentuk kepada pelbagai pilihan untuk dipilih oleh pelanggan. Okey, maksudnya jika kamu ingin menghasilkan sesuatu lakaran untuk tunjuk kepada customer you tak boleh tunjuk satu sketches saja ataupun satu design saja. Alright, let's say you punya customer dah post it one. Okay, dia suka design number 1. Then after that, you develop design yang pertama tu, jadikan dia punya idea lebih banyak lagi. Okay, tapi you tak boleh ubah dari segi dia punya form. Okay, but you can development. Okay, maybe you tukar dia punya bentuk color ke. Okay, maybe you boleh tukar dia punya what we call tukar dia punya folder ke. Okay, you tengok dekat slide ni. Okay, you tengok dekat slide ni. Bag dia berbentuk sama sahaja. Okay, cuma yang membezakannya adalah
dari segi design pada bag tersebut. Okay, stripe dia. And then after that, dia punya pattern dia. Okay. And then you boleh tengok dari segi dia punya line yang digunakan adalah berbeza. Okay, ada berapa dekat sini design sini? Okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, daripada satu design, okay, you boleh develop design tersebut, jadikan dia beratus mungkin. Okay, tak semestinya you boleh jadikan dia 2 sahaja, no. Okay, dia boleh jadikan lebih daripada satu. Okay, itu yang dimaksudkan dengan perkembangan development idea. Peranan yang kelima adalah penyelesaian perincian visual. Okey, apa yang dimaksudkan dengan perincian? Perincian means detailing. Okey, visual adalah gambaran. Okey, ataupun visual dalam English also we call visual, right? Okey. Dalam perincian visual ni, okey, dia lebih kepada untuk designer. Okey, untuk memudahkan designer untuk menghasilkan sesuatu produk. Okey, daripada gambaran asal, daripada produk asal, kamu tambahkan, okey, contoh kamu pilih bag. Okey, alright, designer harus memberikan elemen-elemen, prinsip, okey, bahan-bahan yang digunakan, color yang digunakan untuk memudahkan proses pembuatan sesuatu produk. Okey, maksudnya dia lebih terperinci, dia more detail. Okey, itu fungsi lakaran. Okey, bukan hanya untuk customer saja, tapi dia juga memudahkan designer untuk menghasilkan sesuatu produk tersebut. Okey, so